Salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan badminton terbuka Singapura. Bergula lelaki negara Aaron Chia So Wei Yik kembali berada di tahap prestasi terbaik apabila mara ke saingan suku akhir kejohanan. Pada aksi pusingan kedua, Aaron Wei Yik menang 21-18, 21-17 menewaskan Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana dari Indonesia. Saingan yang berlangsung di Stadium Tertutup Singapura menyaksikan Aaron Wei Yik tenang sepanjang aksi tersebut. Aaron Wei Yik juga dilihat bijak mengawal permainan biarpun diberikan tentangan sengit pada awal set pertama. Pada aksi suku akhir, Aaron Wei Yik dijadual menentang Leo Rolly Fernando dan Daniel Martin dari Indonesia. Dalam pada itu, pemain badminton perseorangan lelaki utama negara dan harapan peringkat Olimpik Lee Zijia terus dikecewakan apabila tersingkir awal. Pemain ranking 10 dunia itu terkandas di pusingan pertama kejohanan Super 750 yang berlangsung di Stadium Tertutup Singapura. Walaupun dilihat cuba memberi tentangan, Zijia terpaksa akur apabila tumpas di tangan pemain nombor 27 dunia Wang Hongyang dari China 20-22, 21-16, 19-21 dalam tempoh 74 minit. Kekalahan itu juga adalah rentetan beberapa prestasi buruk sejak awal tahun ini, termasuk ketika tersingkir pada pusingan kedua Malaysia Masters. Susulan itu, kedudukan Zijia yang berada di ranking nombor 2 Oktober lepas terus merundum ke tangga 10. Dalam pada itu, Hongyang, naib juara Masters Malaysia 2023, dijadual menentang arakan senegara dan penyandang juara All England Lee Shifeng yang terdahulu menundukkan pemain Malaysia Chiam Jun Wei 16-21, 21-19, 14-21. Kebimbangan dibangkitkan jaguar berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang diharap dapat menemui penyelesaiannya ketika mesyuarat jawatan kuasa Road to Gold RTG yang akan diadakan 2 minggu lagi. Menurut Koordinator Program RTG, Datuk Stuart Ramarimgam, beliau tahu mengenai isu dibangkitkan juara giring dunia 2017 itu dengan Majlis Sukan Negara MSN dan berharap keputusan dapat dibuat ketika mesyuarat itu. Jelas beliau, RTG telah ditubuhkan terutamanya bagi menyelesaikan kesemua halangan dihadapi atlet yang akan menyertai Sukan Olimpik Paris 2024. Sebelum ini, Datuk Azizul Hasni telah melahirkan rasa terkilan terhadap MSN kerana masih belum dapat menyediakan sistem sokongan lengkap selepas memindahkan pangkalan latihannya dari Melbourne, Australia ke Velodrome Nasional di Nilai sejak awal tahun ini. Beralih ke saingan Liga Super, Selangor FC kembali meraih 3 mata selepas berpesta gol menewaskan Kelantan United FC KUFC 7-1 semalam. Beraksi di Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru, skuad kendalian Tan Cheng Ho membuka jaringan seawal minit keempat menerusi Muhammad Mukhairi Ajmal Muhadi. Selangor FC juga dilihat tidak berdepan masalah untuk menambah 2 lagi gol pada babak pertama menerusi Ivan Deville dan Faisal Abdul Halim. Babak kedua menyaksikan tekanan dirasai tuan rumah apabila pelawat berjaya meledak 4 lagi gol menerusi Ivan yang melengkapkan hat-trick Yohandri Orozco dan Alif Izwan. Gol sagu hati KUFC pula dijaringkan David Silva menerusi penalti pada minit ke-78. Dalam pada itu, di Stadium Darul Aman menyaksikan Kedah Darul Aman FC, KDA FC, turut meraih 3 mata menerusi kemenangan 3-0 menentang Perak FC. Menurut penolong ketua jurulatih KDA FC, Victor Andrag, beliau berpuas hati dengan corak permainan serta prestasi permainannya. Jelas Victor walaupun bermain tanpa kehadiran ketua jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain akibat penggantungan, namun semua pemain berjaya merealisasikan perancangan yang disusun dengan cemerlang. Ya, sudah semestinya sebab kita expect 3 point. Kita tak nak lose the point and then at the home kita tak nak kalah lagi. So as long the players give their best, we come out with 3 goals, 3 points. So apa lagi yang kita nak minta dekat player kan. So tahniah untuk player saya. Okay. Menafikan Hidalgo. Terdahulu dalam aksi Derby Utara, menyaksikan skuad Kenari membuka jaringan menerusi Amir Bek Joraboev pada minit ke-25.
Pemain import dari Tajikistan itu kemudian melebarkan jurang menerusi tandukan daripada hantaran lintang kapten pasukan Lee Tok pada minit ke-53. Penyerang import dari Brazil, William Lira Sosa, kemudian melengkapkan kemenangan selesa Kedah menerusi tandukan pada minit ke-66. Kedah kini mengutip 28 mata untuk naik ke tangga ketiga Liga, manakala Perak pula kekal di kedudukan 11 dengan 9 mata. Final Liga Konferensi Eropah. West Ham United melangkar sejarah tersendiri apabila muncul juara menewaskan Fiorentina 2-1 pada aksi akhir awal pagi tadi. Keputusan itu membolehkan West Ham United menamatkan kemarau gelaran Eropah selepas 1965. Dalam aksi tersebut, gol awal pemain hadir pada minit ke-62 menerusi sepakan penalti yang dijaringkan oleh pemain West Ham, Said Ben Rahma. Bagaimanapun, kedudukan tersebut tidak kekal lama apabila Fiorentina berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-67 menerusi Giacomo Bonaventura. Aksi tersebut berlangsung penuh debaran apabila kedua-dua pasukan cuba melakukan serangan balas. Pada minit ke-90, Jarrod Bowen muncul wira West Ham selepas meladakkan gol kemenangan. Dalam pada itu, jurulatih West Ham United David Moyes memuji semangat juang pemain yang terus berusaha mencari gol kemenangan ketika kedua-dua pasukan terikat satu sama. I actually think the last 2 years in European football for West Ham has been an incredible journey. Last year we won the group, got to semi-final. This year we've won the group, gone unbeaten, now won a final. So it's been an incredible sort of achievement really to do so well in Europe. Gelaran itu membolehkan West Ham turut menempah tiket kesayangan Liga Eropah musim depan, manakala Fiorentina akan terlepas saingan Eropah selepas hanya menduduki tangga ke-8 Serie A. Sekian Stadium RTM H-Click dan Berita Perdana. Saya Otto Othman, Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan.